Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Aisyah. Pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam mengaplikasikan falsafah moralism ketika membantu masyarakat pada zaman pandemik COVID-19. Ini adalah ahli kumpulan kami, 10 orang semuanya. Maksud falsafah moralism ialah falsafah yang prihatin tentang akhlak yang ditonjolkan oleh masyarakat seperti tingkah laku tradisional yang mengangkat nilai keadilan, kebebasan dan kesamarataan. Nilai akhlak dalam falsafah moralism. Menurut Ensiklopedia Britannica, akhlak adalah suatu cabang yang sistematik tentang tabiat, kelakuan, perangai dan nilai murni sama ada baik maupun buruk. Memahami nilai akhlak dalam falsafah moralism. Dari segi bahasa, akhlak bermaksud perilaku, perangai, kelakuan, tingkah laku, budi pekerti atau tabiat. Dari segi istilah, falsafah ini bermaksud nilai moral yang baik ataupun buruk yang diamalkan oleh seseorang itu. Dari segi agama pula, Ibnu Mishkawai mendefinisikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Definisi moral yang berkaitan dengan falsafah moralism ialah ajaran atau pegangan berkenaan perbuatan, kelakuan dan sikap yang berasaskan atau diukur dari segi baik maupun buruk akhlak seseorang itu. Pada tahun 2020, pandemik COVID-19 telah berlaku di Malaysia dan seluruh dunia. Hal ini telah menyebabkan banyak keluarga yang telah dibuang kerja kerana banyak kedai tutup dan juga ekonomi semakin lemah. Hal ini menyebabkan ramai yang tidak dapat menjana duit kerana kedai tutup dan tidak dapat bekerja. Sebagai penyelesaian, pihak kerajaan dan NGO telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu masyarakat yang terjejas. Ini adalah Ustaz Abid Liu. Beliau merupakan antara tokoh yang paling banyak melakukan kebajikan di Malaysia pada masa ini. Beliau melalui pertubuhan kasih umat Malaysia adalah antara pertubuhan yang paling dikenali di Malaysia. Pertubuhan NGO yang lain patut mencontohi apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu dan beliau punya pertubuhan. Ini adalah pertubuhan bukan kerajaan lain yang terdapat di Malaysia yang memfokuskan tentang kebajikan. Berikut adalah nilai moral untuk NGO yang patut digunakan ketika membantu masyarakat seperti baik hati, kerjasama, ikhlas, amanah, tolong-menolong, prihatin, adil, hormat, rasional dan tanggungjawab. Nilai moral yang patut diaplikasikan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO ketika membantu masyarakat yang terjejas dengan wabak pandemik COVID-19 ialah baik hati. Baik hati merupakan salah satu nilai moral yang patut diaplikasikan tanpa mengira bangsa dan agama. Sesungguhnya pada waktu sukar ini, semua orang memerlukan bantuan dan pihak sukarelawanlah yang perlu membantu mereka. Antara jenis bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat ialah bantuan pek makanan dari rumah ke rumah. Selain itu, pihak sukarelawan juga boleh memberikan bantuan PPE kepada pihak hospital maupun klinik. Nilai seterusnya ialah nilai keadilan. Hal ini demikian kerana pihak NGO juga harus memainkan peranan yang penting dalam membantu masyarakat ketika pandemik ini. Pihak NGO juga haruslah bersikap adil dan tidak mempunyai sikap pilih kasih untuk membantu masyarakat. Jika tidak, maka banyak pihak yang akan terkesan dan akan hilang kesepaduan antara masyarakat di Malaysia ini. Sebagai contoh yang kita dapat lihat sekarang ini, yang tular di media sosial tentang Ustaz Abid Liu yang menolong ramai orang ketika pandemik ini. Beliau sering membantu dari segi keuangan, tempat tinggal dan makanan. Saya Muhammad Khairul Amin bin Ahmad Nasrum. Saya akan menjelaskan tentang tanggungjawab pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dalam mengaplikasikan falsafah moralism ketika membantu masyarakat pada tempoh pandemik COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bahawa pihak NGO telah memainkan peranan penting sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dan sebelum dari itu lagi. Tanggungjawab yang telah dimainkan oleh pihak NGO ialah memberi pelbagai jenis bantuan seperti memberi pelitup muka secara percuma dan bantuan makanan kepada rakyat yang terjejas. Seterusnya ialah menyampaikan maklumat yang sahih mengenai info terkini seperti info COVID-19 dan vaksinnya. Seterusnya, nilai keikhlasan. Kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dalam rancangan ekonomi bagi membantu golongan yang terkesan, namun tidak dapat dinafikan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Pertubuhan Ikram Malaysia yang mewujudkan tabung bantuan COVID-19
I bantu. Begitu juga dengan individu seperti Syed Azmi Al-Habsyi dan pasukannya yang sukarela menyumbang makanan mentah dan keperluan asas terutama kepada golongan B40. Justru usaha baik mereka ini dapat dilihat melalui nilai keikhlasan yang ada pada pertubuhan mereka yang ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Nilai yang seterusnya ialah nilai amanah. Pertubuhan bukan kerajaan NGO seharusnya amanah dalam menjalankan sesuatu tanggungjawab. Amanah di sini merujuk kepada melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Pihak NGO seharusnya menghulurkan bantuan dari segi kewangan maupun bahan makanan kepada golongan B40 yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Hal ini kerana kebanyakan pihak hanya menghulurkan bantuan tanpa mengetahui status golongan tersebut. Secara tidak langsung, ada juga golongan berpangkat yang turut menerima bantuan sebegini. Oleh itu, sebarang penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, wang, kuasa dan peralatan seharusnya dielakkan bagi melahirkan generasi yang cemerlang. Nilai yang boleh diperolehi daripada sikap pertubuhan bukan kerajaan NGO ketika membantu masyarakat pada zaman pandemik COVID-19 ialah nilai rasional. Hal ini kerana pihak bukan kerajaan NGO telah melakukan tindakan yang rasional sebagai seorang masyarakat yang mempunyai nilai tinggi dalam membantu masyarakat yang memerlukan tanpa mengira bangsa. Sebagai contoh, pihak ini memberi bantuan barangan keperluan dapur kepada masyarakat Malaysia supaya tidak dalam serba kekurangan. Sejak bermula PKP, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti pertubuhan IKRM Malaysia menunjukkan nilai keprihatinan dengan mewujudkan tabung bantuan COVID-19 iaitu I Bantu. Begitu juga individu seperti Syed Azmi Al-Habsyi dan pasukannya melalui inisiatif bantuan kes COVID-19 tampil menyumbangkan makanan mentah dan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan B40. Setiap kita perlu memainkan peranan masing-masing dalam membantu mengekang penularan wabak ini. Di samping usaha daripada kerajaan, rakyat perlu bersama-sama membantu dan prihatin terhadap rakyat lain kerana kitalah Malaysia. Nilai seterusnya ialah tolong-menolong. Seperti yang kita dapat lihat sekarang ini, bukan sahaja pihak kerajaan yang telah berusaha membantu rakyat, malah banyak juga dari badan bukan kerajaan yang tampil membantu golongan yang terkesan akibat wabak yang melanda negara kita. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa amalan tolong-menolong ini masih lagi dapat dibuat. Selain itu, nilai bekerjasama. Salah satu aspek normal baharu di Malaysia adalah mencari jalan untuk mengukuhkan sistem perlindungan yang sedia ada dengan menyediakan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja tidak formal yang kebanyakannya terdiri daripada B40. Pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan badan bukan kerajaan untuk membantu menyalurkan sumbangan keperluan asas kepada golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Seperti apa yang diperkatakan oleh salah satu Presiden Pertubuhan NGO iaitu Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faisal Firdaus, menerusi kerjasama di antara kedua belah pihak ini dijangka dapat memastikan tiada pihak yang tertinggal dalam mendapatkan bantuan. Nilai yang seterusnya ialah hormat menghormati. Nilai ini boleh diaplikasikan oleh badan-badan bukan kerajaan atau NGO semasa menghulurkan bantuan. Tak dapat dinafikan, golongan paling terjejas di penanganan COVID-19 ialah golongan berpendapatan rendah serta gelandangan. Pihak NGO perlulah sentiasa mengamalkan nilai moral yang baik semasa menghulurkan bantuan seperti menyantuni rakyat dengan penuh rasa hormat serta berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan. Mereka juga sepatutnya mengelakkan perilaku yang boleh menjatuhkan air muka penerima seperti bergambar secara berlebihan demi memastikan hubungan antara pemberi dan penerima berada dalam keadaan harmoni dan sentiasa hormat menghormati. Hikmah NGO mengamalkan falsafah moralisme ketika membantu ialah pertama, dapat meyakinkan masyarakat bahawa pihak bukan kerajaan juga turut prihatin dengan masalah yang menimpa rakyat. Yang kedua, dapat mendidik masyarakat untuk mendalami falsafah moralisme. Ketiga, mendorong masyarakat untuk menyertai pertubuhan bukan kerajaan dan melahirkan NGO baharu di masa hadapan. Kesimpulannya, niat murni NGO untuk membantu adalah sangat dihargai, tetapi jika mereka mengamalkan falsafah moralisme, mereka akan menjadi lebih ikhlas dan bermakna ketika menolong orang yang dalam kesusahan. Ini adalah rujukan yang kami rujuk untuk menyiapkan perbentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.